Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mengukuhkan lagi hubungan silaturahim antara persatuan-persatuan di bawah naungan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya, MKOKU malam tadi mengadakan majlis makan malam tahunan. Majlis diadakan di Waho Manggis. Semasa majlis ini, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, memberi ucapan yang antara lain menyentuh mengenai rancangan yang sudah dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk persatuan-persatuan kelainan upaya di negara ini. MKOKU merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang telah berdaftar secara rasminya pada 21 Mei 2016. Sebagai satu-satunya badan induk suara rasmi bukan kerajaan bagi persatuan-persatuan orang kelainan upaya, MKOKU berwawasan untuk membangunkan satu masyarakat yang inklusif di mana hak keistimewaan dan kesejahteraan orang kelainan upaya diiktiraf, diterima, dimaju dan dipertahankan dengan saksama serta terpelihara. 19 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 2 kes sembuh dan tiada kes baharu dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 173 dengan kes sembuh seramai 151 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 247 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 32 kes. 575 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,929 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 113 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 84,943 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Lebih 1,000 kilogram sayap ayam dan tongking ayam yang diragui kehalalannya dirampas dalam operasi bersepadu yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama Jabatan Kastam dan Eksais di Raja Brunei. Operasi dijalankan di 3 lokasi berasingan di kawasan Jerudong pada Isnin lalu. Operasi bersepadu dijalankan berdasarkan hasil risikan yang dijalankan oleh bahagian kawalan makanan halal mengenai penyeludupan daging ayam mentah yang diragui kehalalannya di salah sebuah premis makanan di kawasan Jerudong. Di lokasi kejadian, para pegawai menemui 45.4 kilogram sayap ayam dan 60 kilogram tongking ayam di dalam premis makanan tersebut. Operasi dilanjutkan ke rumah kediaman suspek dan berjaya menemui lagi 460 kilogram sayap ayam dan 430 kilogram tongking ayam di dalam peti sejuk beku yang bersumber dari salah sebuah pusat penyembelihan di negara Eropah yang tidak diiktiraf oleh Majlis Ugama Islam Brunei dan dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal. Kes tersebut diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais di Raja untuk tindakan lanjut. Di lokasi yang berasingan, para pegawai-pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal juga mendapat maklumat berhubung dengan terdapatnya sayap ayam dan tongking ayam yang diragui kehalalannya di dalam sebuah van yang diletakkan di kawasan letak kereta di Jerudong. Setelah diperiksa, 48.8 kilogram sayap ayam dan tongking ayam ditemui disimpan di bahagian belakang van tersebut.
yang juga dipercayai tidak mempunyai permit import halal. Sayap ayam dan tongkeng ayam itu dipercayai dibekalkan untuk kegunaan salah sebuah restoran yang bersijil halal di Jerudong. Pemeriksaan lanjut berjaya menemui 52.1 kilogram sayap ayam dan tongkeng ayam di restoran tersebut dan kawasan penyalayan berhampiran. Siasatan awal, suspek mengakui mendapatkan sayap ayam dan tongkeng ayam tersebut dari seseorang yang tidak dikenali dan kesemuanya tidak mempunyai tanda halal Majlis Ugama Islam Brunei. Kesemua sayap ayam dan tongkeng ayam tersebut dirampas dan dibawa ke Ibu Pejabat Bahagian Kawalan Makanan Halal. Kes juga disiasat di bawah Bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 kerana gagal mematuhi kehendak dan syarat pensijilan halal Majlis Ugama Islam Brunei. Sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging mentah, hubungi talian hotline Bahagian Kawalan Makanan Halal 716-6222 atau mana-mana pejabat Bahagian Kawalan Makanan Halal di setiap daerah. Orang ramai diingatkan setiap kemasukan daging halal ke negara ini hendaklah mempunyai kebenaran permit import halal yang sah dengan mengikuti proses-proses yang ditetapkan. Sejumlah 3,568 tin minuman keras pelbagai jenama berjaya dirampas oleh keanggotaan Polis Merin Jabatan Kerakan Pasukan Polis di Raja Brunei. Operasi yang dijalankan Khamis lalu di sebuah rumah di Kampung Sungai Besar, daerah Brunei dan Muara hasil perkongsian maklumat yang disalurkan oleh orang ramai kepada pasukan polis di Raja Brunei. Pemeriksaan segera dibuat dan telah menemukan satu longkokan kotak-kotak minuman keras pelbagai jenama diletakkan di atas tanah di kawasan bawah rumah kediaman berkenaan. Jabatan Kastam dan Eksais di Raja juga dihubungi bagi membantu menjalankan pemeriksaan di rumah tersebut serta bagi peralihan dan penyiasatan kes selanjutnya. Masa itu sangat berharga dan ia berlalu dengan begitu pantas tanpa kita sedari. Justru kita hendaklah menggunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, jika masa tidak dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, nescaya ia akan benar-benar dalam kerugian. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam isi khutbah Jumaat yang bertajuk menghargai dan memanfaatkan masa. Dalam khutbah juga menyeru kita agar menghargai masa, memanfaatkan dan tidak membiarkan masa itu berlalu dengan sia-sia. Ini kerana di akhirat kelak kita semua akan ditanya adakah kita telah menggunakan pemberian atau nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, kita hidup di dunia yang fana ini hanya sementara. Justru, kita hendaklah menggunakan dan mengurus masa itu dengan penuh bijaksana. Terdapat banyak perkara yang boleh kita lakukan agar masa kita itu tidak terabai dan terbuang begitu sahaja. Antaranya, seperti menggunakan masa itu untuk memperbanyakkan amal ibadah dan amal kebajikan, mengisi masa itu dengan menimba ilmu pengetahuan, menggunakan masa itu untuk memikirkan dan merancang masa depan, meluangkan masa bersama ahli-ahli keluarga dan memanfaatkan masa dengan berusaha untuk sentiasa memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Universiti Brunei Darussalam UBD akan menganjurkan Pesta Kerjaya atau UBD Career Fair 2021 selama 5 hari mulai 11 Januari hingga 16 Januari 2021. Pesta Kerjaya akan diadakan secara bersemuka dan secara maya berikutan pandemik COVID-19 dan sebagai mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan. Laman sesawang juga telah ditubuhkan bagi membolehkan para pengguna melayari 24 jam. Selain berinteraksi secara maya bersama dengan para penuntut UBD, alumni dan majikan. Semasa Pesta Kerjaya, pelbagai industri yang meliputi dari institusi pendidikan, makanan dan minuman, komunikasi, kesihatan serta beberapa agensi kerajaan juga akan menyertainya dengan pelbagai peluang pekerjaan dan temuduga atau walk-in interview bagi mengisi jawatan-jawatan kosong sepenuh masa, bekerja sementara serta penempatan kerja.
Manakala itu, UBD juga mengadakan aktiviti sampingan iaitu sesi perbincangan UBD where we talk about your career plans yang meliputi perbincangan kerjaya dan bengkel kerjaya yang akan diadakan sehingga hari ini 9 Januari 2021. Aktiviti tersebut memberi pendedahan bagi para penuntut dan alumni mengenai keperluan-keperluan yang kian meningkat dalam majoriti kerjaya masa kini termasuk temuduga, komunikasi dan kemahiran. Mencintai Al-Quran adalah satu tuntutan, bahkan sebahagian ulama mengatakan ia wajib kerana ia adalah sama seperti kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut antara intipati ceramah yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Molok, tenaga pengajar Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan semasa program Jaulah Fiqh Al-Usrah Siri 2021 yang diadakan malam tadi di Masjid Kampung Beribi. Program akan diadakan secara mingguan di masjid-masjid yang terpilih sehingga 23 Mac tahun ini. Ceramah juga menyentuh mengenai dengan mengamalkan pembacaan Al-Quran dapat melahirkan keluarga yang mencintai Al-Quran dan sekaligus dapat mengelakkan permasalahan yang berlaku di kalangan masyarakat. Menurutnya lagi, dengan mengamalkan 5 perkara iaitu membaca, tadabbur atau memahami, mengamalkan, hafalan mengikut kemampuan diri serta menyampaikan maksud atau pengajaran di dalam Al-Quran dapat menzahirkan cinta kita kepada Al-Quran. Program Jaulah Fiqh Al-Usrah anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan antara lain bertujuan bagi menyebarkan ilmu berkaitan kekeluargaan dari aspek pendidikan, undang-undang, bimbingan dan kaunseling serta menekankan tarbiyah Islamiah sebagai asas dan pegangan hidup. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO, ASA dan IGCSE bagi bulan Mei Jun 2021 mula dibukakan hari ini 9 Januari 2021 hingga hari Selasa 16 Februari 2021. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran boleh diperoleh dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Jawatan peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang telah lengkap pada setiap hari Isnin hingga hari Khamis di sebelah pagi, mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan di sebelah petang mulai pukul 1.30 petang hingga 3 petang dan hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Borang-borang pendaftaran peperiksaan yang telah lengkap beserta dengan dokumen yang dikehendaki hendaklah dikembalikan ke Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan tidak lewat pada hari Selasa 16 Februari 2021. Perusahaan dalam pembuatan kek semakin menjadi pilihan dalam kalangan anak tempatan kerana bidang tersebut menjanjikan pulangan yang lumayan jika dijalankan secara bersungguh-sungguh. Kek yang enak dimakan saja tidak lengkap tanpa hiasan. Cakes by Faridah terkenal dengan hiasan kek-kek yang sangat menarik dan unik terutama dalam pembuatan kek perkahwinan. Paparan mengenai Cakes by Faridah antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Cakes by Faridah yang diusahakan oleh Dayang Hajah Faridah Hanim binti Haji Yusof terkenal dengan hiasan pembuatan kek yang sangat teliti dan disaluti dengan hiasan yang cantik dan menarik. Dengan mempunyai pengalaman yang meluas dan bakat seni membolehkannya menyediakan pelbagai kek mengikut kemahuan pelanggan. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini mengenai perniagaan bandel boleh mendatangkan keuntungan jika tahu cara menjualnya. Perniagaan bandel adalah perniagaan yang menjual barangan terpakai dan dijual terus kepada pelanggan atau peniaga lain. Ikuti paparan mengenainya dalam rancangan tersebut pukul 7 malam melalui saluran RTV Perdana.